Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu mengurus pembelajaran. Saya Fitri Izani, Siti Aida, Maldini, Nur Dayana Batrisha, Izzah Hidayah dan Nurul Hazira. Bagi menghasilkan laporan tajuk mengurus pembelajaran, kami telah menjalankan kaedah temu bual. Terdapat 3 sesi temu bual yang telah kami jalankan bersama responden iaitu bersama Cikgu Tuti, seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampus Suharto bagi menjawab soal selidik yang telah diberikan kepada beliau. 3 objektif utama telah disediakan dalam laporan kami. Yang pertama, faktor-faktor mempengaruhi pengurusan pembelajaran di sekolah. Kedua, menjelaskan pelaksanaan murid di sekolah. Dan ketiga, mengkaji kepentingan pengurusan pembelajaran di sekolah. Kajian ini telah mengenal pasti beberapa faktor yang mempengaruhi pengurusan pembelajaran. Faktor interaksi, faktor komunikasi, faktor susunan fizikal bilik darjah, faktor merancang pengajaran, faktor kesediaan murid dan faktor kaedah pengajaran guru. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mengurus dapat ditarifkan sebagai menjaga supaya rapi, mengatur, mengemas dan menyusun. Menurut Nur Hisham 2011, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pelajar dengan guru supaya berlaku pemerolehan ilmu pengetahuan dan penguasaan sesuatu kemahiran serta pembentukan sikap. Pembelajaran seharusnya menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal hasil daripada penglibatan pelajar dalam sesuatu pengalaman pembelajaran. Guru ialah insan bertanggungjawab bagi melahirkan semua manusia yang berkualiti. Tanggungjawab ini memerlukan para guru bersiap sedia dari segi pelbagai faktor bagi memastikan setiap murid mencapai hasrat dan matlamat tersebut. Bagi menjawab persoalan objektif, faktor pertama adalah faktor interaksi. Hasil temu bual bersama responden secara umumnya definisi bermaksud pengaruh atau aksi dua hala di antara satu sama lain atau tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Antara pelaksanaan yang dijalankan dalam proses pembelajaran terdapat 5 jenis interaksi iaitu pertama, interaksi sehala. Interaksi ini merupakan kaedah mengajar dengan menggunakan cara lama atau pasif. Ia berkait rapat dengan pendekatan atau teknik kaedah yang digunakan oleh guru di dalam pengajarannya. Kedua, interaksi dua hala iaitu antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Guru menggunakan pendekatan yang berlainan seperti perbincangan atau kaedah induktif. Ketiga, interaksi kumpulan. Interaksi ini bertujuan untuk menggalakkan penyertaan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Interaksi ini juga berlaku apabila terdapat aktiviti kumpulan seperti membuat projek, perbincangan dan simulasi. Keempat, interaksi antara kumpulan. Interaksi ini kebiasaannya digunakan bagi pelajar yang berada dalam perbincangan kumpulan. Dan kelima, interaksi pelbagai hala. Guru menggunakan kaedah teknik pengajaran bagi menggalakkan interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid lain di dalam bilik belajar. Dan di antara kepentingan interaksi yang berkesan dapat disimpulkan adalah interaksi pelbagai hala ini sebenarnya penting bagi membolehkan guru memotivasikan murid-murid agar berminat dalam aktiviti pengajaran bilik darjah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, komunikasi dapat dibahagikan kepada 3. Komunikasi bahasa lisan, komunikasi bahasa bukan lisan dan komunikasi bahasa penulisan. Menurut Yaakob 2001, komunikasi lisan ialah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan suara dan bahasa percakapan sebagai medium perhubungan. Kajian mendapati bahawa pelaksanaan komunikasi ini dalam pembelajaran merupakan satu elemen yang sangat penting di mana guru menggunakan komunikasi ini untuk memberi penerangan secara bercakap berkenaan dengan sesuatu topik pembelajaran. Penerangan juga dilakukan bergantung kepada situasi iaitu sama ada melalui syarahan, penyoalan ataupun dalam memberi arahan. Penerimaan komunikasi ini dalam kalangan murid dapat dilihat apabila mereka lebih bercepat bertindak dan faham akan kehendak guru. Komunikasi bukan lisan pula ialah satu bentuk komunikasi yang menggunakan pergerakan anggota badan atau mimik muka. Kajian mendapati bahawa pelaksanaan komunikasi bahasa bukan lisan turut sering diaplikasikan dalam sesi pembelajaran. Guru yang menggunakan ekspresi muka yang ceria untuk memulakan sesi pembelajaran akan menimbulkan suasana pembelajaran yang gembira dan ceria. Manakala apabila guru menggunakan ekspresi muka yang garam ataupun muram, murid akan berasa takut dan sesi pembelajaran akan menjadi tegang.
Guru juga menggunakan isyarat kontak mata dalam memberi arahan. Sekiranya didapati murid tidak memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran, pelaksanaan komunikasi ini membantu guru dengan memandang murid tersebut sebagai isyarat untuk meminta murid tersebut menumpukan perhatiannya semula. Komunikasi bahasa penulisan ialah alat atau cara untuk mencatatkan kehendak atau idea secara bertulis pada kertas atau wahana seumpama. Kajian mendapati bahawa komunikasi bahasa penulisan perlu dilaksanakan dengan melihat sejauh mana pengetahuan murid. Komunikasi bahasa penulisan yang ringkas mungkin boleh disesuaikan dengan murid yang boleh memahaminya. Manakala bagi murid yang berada di kelas hujung ataupun tahap pengetahuannya yang rendah, memerlukan seorang guru itu menggunakan komunikasi bahasa penulisan dalam bentuk yang lebih sempurna. Pemilihan bahasa dalam komunikasi bahasa penulisan ini hendaklah difahami oleh semua orang. Sebagai contoh, dalam sesi pembelajaran yang terdiri daripada pelbagai kaum, memerlukan seorang guru berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan agar lebih seragam dan difahami oleh semua murid. Faktor yang ketiga adalah susunan fizikal bilik darjah. Dapatan daripada temu bual yang dijalankan mendapati definisi susunan fizikal bilik darjah adalah kedudukan atau tempat duduk murid termasuklah susunan kerusi, meja, papan putih, tingkap, dan alat bantu mengajar yang lain diletakkan di tempat yang bersesuaian. Dari segi pelaksanaan yang dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, wujud hubungan yang kompleks antara struktur fisikal bilik darjah seperti keluasan ruang, sistem pencahayaan dan pengudaraan, susunan peralatan dan alat kemudahan, tahap kebersihan, dan akhir sekali, hiasan dalam bilik darjah. Faktor ini penting untuk memberi bantuan kepada murid agar aktiviti ataupun proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. Dari sudut sisi yang lain, guru dan murid dapat menjalinkan hubungan interpersonal antara mereka dan masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran dapat digunakan dengan optimum. Faktor keempat ialah faktor merancang pengajaran. Hasil temubual responden secara umumnya merancang pengajaran adalah perkara yang sangat penting kepada guru kerana pengajaran yang dirancang dengan betul dapat menjadikan pembelajaran nampak lebih menarik dan tersusun. Selain itu, objektif pengajaran juga dapat dicapai dengan mudah. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan dalam merancang pengajaran seperti menyediakan rancangan pengajaran tahunan RPT, penyediaan bahan bantu mengajar BBM, bahan soalan gaji, pengajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP, rancangan pengajaran harian RPH dan pelaksanaan pentaksiran. Kepentingan merancang pengajaran dapat disimpulkan bahawa keyakinan diri guru boleh ditingkatkan sebelum masuk mengajar. Selain itu, merancang pengajaran juga dapat mengeratkan skop yang akan diajar dalam satu jangka waktu yang diperuntukkan. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kesediaan murid ialah salah satu faktor dalam mengurus pembelajaran. Terdapat beberapa perkara yang kami telah menitik beratkan dalam kesediaan murid iaitu jenis kesediaan, faktor kesediaan, kepentingan kesediaan murid serta langkah-langkah bagi memastikan kesediaan murid. Terdapat 3 jenis kesediaan murid iaitu kesediaan kognitif, kesediaan afektif serta kesediaan psikomotor. Kesediaan kognitif ialah kesediaan mental bagi murid untuk berfikir, menakul, menganalisis dan menilai sesuatu pengajaran yang telah diberikan oleh guru. Kesediaan afektif pula ialah keinginan, semangat, perasaan dan minat yang ditunjukkan oleh murid dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam proses pengajaran dan pengmudahcaraan PDPC. Psikomotor pula ialah gerak-geri, penguasaan keperluan dan kemahiran untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan badan. Terdapat 2 faktor yang melibatkan kesediaan murid iaitu faktor kematangan serta faktor pengalaman. Faktor kematangan ialah perubahan yang berlaku kepada fizikal, mental, emosi serta sosial pelajar. Manakala faktor pengalaman pula dikatakan berlakunya apabila berlaku interaksi dengan persekitaran. Antara kepentingan kesediaan murid ini adalah untuk memastikan PDPC berjalan dengan lancar serta memastikan objektif yang ditentukan tercapai. Terdapat beberapa langkah bagi memastikan kesediaan murid iaitu dengan mengenal pasti
latar belakang murid, mengenal pasti masalah murid, mengenal pasti tahap kesediaan murid. Kemudian kita akan menganalisis minat mereka dan membina inisiatif yang sesuai bagi mengatasi masalah tersebut. Akhir sekali, kita haruslah melaksanakan inisiatif yang telah direkod itu bagi memastikan kesediaan murid dapat dicapai sepenuhnya. Faktor yang terakhir ialah kaedah pengajaran. Hasil temubual bersama seorang responden, secara umumnya, kaedah pengajaran ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini melibatkan tindak balas guru dan murid semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Antara kaedah yang digunakan adalah kaedah bercerita, projek, simulasi, amali dan pelbagai lagi kaedah dan digunakan bersama dengan alat bantu mengajar. Antara contohnya ialah seorang ustazah menggunakan radio untuk memainkan audio untuk kelas hafazah Al-Qurannya. Jadi, pelajar dapat mendengar hafazah Al-Quran itu dengan betul serta dapat menghafal ayat Al-Quran tersebut. Jadi, hasil pembelajaran dan objektif pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan. Kepentingan yang boleh dapat ialah perancangan pengajaran yang dipilih oleh seseorang guru adalah untuk mencapai apa yang diingini seperti penyelesaian masalah bagi sesuatu mata pelajaran kepada guru dan murid. Strategi pembelajaran merangkumi semua pendekatan yang diambil oleh guru secara aktif bagi penglibatan murid dalam pembelajaran. Oleh itu, strategi pengajaran yang berkesan dapat memenuhi semua gaya pembelajaran dan keperluan pembangunan pelajar. Kesimpulannya, pengurus pembelajaran melibatkan proses-proses seperti merancang, melaksanakan, menilai dan membuat tindak susulan termasuk penambahkan terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira latar belakang pelajar dan keberbagaian perbezaan dari segi kognitif, sosial, emosi dan fizikal pelajar. Lantaran itu, ciri-ciri seorang pengurus pembelajaran dan pengajaran berkesan termasuk perhatian dan peka terhadap situasi sekeliling, sistematik dalam merancang dan menilai serta menyabar menghadapi kerana pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang, mengurus masa dengan baik dan mempunyai kemahiran abad ke-21. Oleh itu, guru perlu mengambil kira semua aspek keberbagaian budaya apabila mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam peringkat pembelajaran. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.